kita sambung kali ini dengan direct labor variance. Di mana kita ada dua jenis variance untuk direct labor. Pertama, price, ataupun kadang-kadang ada juga reference yang menyebut rate variance, dan juga quantity ataupun kadang-kadang ada juga yang menggunakan perkataan efficiency variance. Di mana price variance adalah perbezaan antara kadar upah yang sebenar dengan yang dijangkakan, yang di-standardkan, dan quantity ataupun efficiency di mana kita lihat dari segi jam bekerja buruh tu. Kalau yang sebenar tu banyak ke berbanding dengan yang standard. Ini adalah formula-formula yang kita akan gunakan dalam direct labor variance, iaitu untuk mencari price rate variant ataupun quantity efficiency variant. Kita akan pindahkan formula-formula ni dan tukar dan gantikan dengan singkatan-singkatan yang kita akan kenalkan kepada kamu. Kita ganti actual hour jadi AH, standard hour jadi SH, standard price jadi SP, dan actual price jadi AP. Jadi kita cubalah masukkan kita punya kaedah yang kita dah kenalkan kepada kamu tadi. Kita guna hanya short form tadi dan kita pindahkan formula. Nampak tu silang sana silang sini. Jangan pening. Kalau kita sedang cari rate variance, kamu lihat perbezaannya adalah mestilah yang AP dengan SP saja. Kalau kamu cari quantity atau efficiency variance, mestilah perbezaannya di antara hour. Yang pertama tu actual hour, yang kedua tu standard hour. Dan jangan lupa, yang mula-mula sekali belah kiri tu kita akan anggap dia adalah sebenarnya actual direct labor cost kalau you darab semua tu. Dan jangan lupa SH itu sebenarnya SH per unit darab actual unit. Kita akan gunakan soalan. Kita akan cuba jawab soalan dan kita akan cuba kira direct labor variance. Kita akan tinggalkan maklumat penting untuk pengiraan variance kita dan kita mulakan dengan formula yang dah diperkenalkan tadi. Jangan masukkan je lah. Masukkan contoh kalau kita nak buat. Kita gantikan. Jadi perhatikan di sana. Kita terus ganti 67,500 di tempat belah kiri tu. Walaupun ada unsur-unsur yang kadang-kadang dalam soalan ada unsur-unsur formula tadi yang tidak disebut satu-satu. Dia terus bagi penuh. Contohnya dia kata cost of actual direct labor adalah 67,500 contohnya. Jadi kamu terus letak lah. Tak payahlah fikir lagi nak darab apa. Contoh macam tengah ni kan. Tengok. Kamu ada actual hours kan. Itu standard hours. Jadi actual hours tu 18,750. So ganti saja standard price nanti dulu. So kita akan dapat standard price ke atas, so ganti. Lepas tu kita ganti SH ni. Jangan lupa SH ni adalah standard hour tapi darabkan dengan actual unit. Ini yang selalu pelajar salah ni. Ada pelajar yang guna dua je, tak lupa nak darab dengan unit production. Jadi kamu gantikan dengan cost standard hour tu, letak dan cuba darabkan yang belah kiri tu. Tak payah darab lah. Kamu kena darab yang tengah, lepas tu darab yang hujung kan. Macam biasa kamu akan kanan tolak kiri dan kamu akan dapati dalam kes ini ada 5 variable 875. Dan kita akan buat lagi satu, kanan tolak kiri, dan kita akan dapati dalam kes ni variance untuk price atau rate adalah 1875, tetapi kamu akan dapat negatif, jadi unfavorable. Jadi gabungkan kedua-duanya. Sekiranya soalan mintakan maklumat untuk kiraan berapakah variance untuk direct labor, kamu gabungkan. Kalau seorang UF, seorang F tu pandai-pandai lah, yang UF tu jadikanlah negatif, senang kira. Jadi dalam kes ini kamu dapat negatif 1000, jadi jawapan akhirnya adalah 1000 UF, dan ini adalah direct labor variance. Jadi dalam kes direct labor, kerja kita nak salahkan orang je kan. Siapalah yang salah dalam kes kalau variance rate yang kamu unfavorable contohnya dekat price, salahnya siapa? Contohnya kan, apa saja yang berkaitan dengan pekerja, paling standard human resource. Contohnya kamu terlebih menentukan, kamu tidak dapat mengawal kadar kenaikan pekerja, contohnya upah kan, tidak dapat kawal. Pekerja mogok je layan naikkan harga, contoh kan, macam tak dapat kawal. Ataupun lagi efficiency quantity, macam efficiency labor quantity ni kan, macam maknanya kalau dia keluarkan production,
Kalau satu production tu sepatutnya dia bekerja sepatutnya dia kerja, kita target untuk keluar satu unit tu 10 jam dia kerja. Tapi dia kerja sampai 15 jam contoh. Jadi dia seakan-akan seperti macam malas ke ataupun macam buat kerja lambat. Jadi siapa yang salah? Pekerja tu salah ke? Memang pekerja tu salah, tapi dari segi tanggungjawab dia tak salah. Salahnya ialah human resource lah, sebab ambil pekerja yang mungkin tidak mahir, ataupun salah line leaders lah, tidak dapat berjaya mengawal pekerja dan mendorong pekerja bekerja dengan lebih efisien. Jadi bahagian party disposal, kalau ada soalan tanya kan, nanti kamu kena tentukan orang-orang yang bersalah itu adalah orang-orang yang bertanggungjawab sahaja ya. Agak tidak tepat lah kalau kita nak katakan yang salah itu adalah direct labor. Tak tepat tau. Okay. Sekarang kita akan masuk variable overhead variance. Apa itu variable overhead variance? Kita ada dua jenis. Pertama, expenditure variance. Kedua, kita ada efficiency variance. Okey, apa benda dua tu? Expenditure tu lebih kepada kadar harga nilai-nilai yang kita charge kepada variance overhead, berbeza ataupun tidak. Efficiency ni bergantung kepada hour dia bekerja. Efisien ke tidak. Okey, apa benda tu? Contoh expenditure variance kan. Okey, ini formula dia macam biasa. Okey, formula ni kita akan convert, jadikan kita akan namakan ni mengikut short-form yang kita dah tentukan. Okey, dan kita akan masukkan dalam formula kapal terbang kita tu, formula kapalang kita tu, dan silangkan beberapa formula. Okey. Macam mana nak hafal? Tak payah risau sangat nak hafal. Expenditure variance adalah perbezaan di antara kamu rehat situ AP dengan SP. Betul? Kalau efficiency variance, perbezaannya adalah AH dengan SH. Jadi kita akan bandingkan jam. Okey, jangan lupa belah kiri itu semua actual kalau darab 2, dan yang tengah, special sikit. Yang tengah tu kita akan kata applied variable overhead cost. Macam pernah dengar. Ingat tak dulu masa topik 5 kan? Topik 5 kita belajar pasal overhead. Overhead ialah POR darab dengan actual basis. Yang ni lah ni. SP tu sebenarnya POR. Bila darab dengan actual basis, actual hour, jadilah itu adalah kita boleh panggil applied variable overhead. Bukan apa kamu kena tahu daripada ni. Nanti kadang-kadang soalan, dia terus bagi applied variable overhead 100,000. Kamu tak payahlah pening-pening cari AH ke SP ke. Kamu terus letak je. Itu pentingnya maklumat ini. Dan jangan lupa lah hujung tu SH per unit tu bukan SH per unit sahaja ya. SH per unit tu ada sebenarnya SH per unit darab actual unit. Okey. Kita akan buat soalan. Inilah soalannya. Okey, kita akan ambil maklumat saja dan kita akan cuba masukkan maklumat-maklumat tadi ke dalam formula. Okey, yang pertama, kita akan kira. Yang mana kita akan masukkan actual variable overhead cost. Kat sini dah ada ni. Nampak tak kat soalan tu? Actual variable overhead. Dah ada dah. Okey, jadi gantikan je. Nampak tak kita hujung je sebab kita tak perlu darab-darab lagi. Lepas tu kita ada maklumat apa lagi? Ganti. Kita ada actual hour. Gantilah. Lepas tu kita ada maklumat apa lagi? SP. Ganti. Lepas tu standard hour. Kita kena cari. Standard hour dia kata 1.5. Tapi kita keluarkan sebenarnya 18,000. Itu adalah standard hour. Kan, dan darabkan dengan SP tadi 0.8 kan, gantilah. Yang ketara di situ dari segi di mana dalam kes ini perbelanjaan berkaitan dengan variable overhead nampaknya yang dirancang lebih kecil ataupun yang sebenar lebih besar daripada apa yang dah ditentukan. Okey. Jadi ini adalah total overhead variable. Okey. Jadi sekarang ni kita akan pergi ke fixed overhead variance. Kita ada dua jenis untuk fixed overhead variance. Pertama budget variance dan kedua volume variance. Okey. Budget variance ni macam biasalah, dia akan lebih fokus kepada cost kepada variance, cost kepada fixed overhead, dan volume variance ni lebih kepada kecekapan dia. Special sikit tau pasal variance overhead punya formula ni. Okey, kalau kamu perhatikan perkataan dia ada lain sikit tau. Kalau nak tengok lebih jelas, kita tengok yang ni. Kita pindahkan formula ni. Okey. Dia ada perkataan baru. Dalam fixed overhead, dia ada budgeted hour dekat formula. Okey, macam mana kita nak buat tu? Okey, macam ni. Kamu akan gantikan formula itu kan. Pergi sana, pergi sini. Okey, sekarang kita tengok Untuk budget variance, kamu akan bezakan di antara
harga kan. Jadi kamu akan tengok situ AP dengan SP. Tapi AH kamu tu tidaklah kamu bezakan dengan SP, kamu bandingkan dengan BH. Lain tu AH dengan BH. AH tadi. Okey, kemudian variance volume pula ialah SP. Perbezaan dia antara dari segi BH dengan SH kan. Kita akan tengok hour berbeza. Jadi yang kat tengah tu dapat tak berbeza sikit macam mana. Okey, actual fixed overhead belah kiri tu okey macam biasa. Tapi belah kanan tu tadi, kalau kamu comparekan dengan variable, tadi saya kata tengah-tengah tu dekat variable adalah applied overhead, applied variable overhead kan, kerana POR darabkan dengan actual hour. Tapi dalam kes ni kita tak boleh panggil dia applied. Kerana kalau kamu perhatikan POR SP darab dengan BH. BH tu pun bukan actual. Jadi kita tak boleh panggil applied. Kita panggil disebabkan keseluruhan formula yang di tengah-tengah itu adalah tidak benar. Bukan semuanya berjangkaan. Jadi kita panggil ini budgeted fixed overhead cost lah. Penting untuk kamu tahu tengah ni adalah budgeted fixed overhead cost. Apabila darab dua-dua tu, nanti kadang-kadang dalam soalan dia tak beri antara salah satu. Dia bagi the whole keseluruhan nilai. Okay? Okay. Jadi tengok situ yang hujung tu macam biasa, SS tu bukan SS saja, tapi dia kena darab dengan actual unit. Okey. Sekarang kita akan gunakan formula. Kita akan gunakan soalan ini untuk jawab berapakah nilai fixed overhead variance. Okey. Pertama, okey. Kita lihat apa maklumat yang dia. The actual produce unit 30,000, actual fixed variable overhead 22,400 and actual direct labor hours 35,000. Nampak? Kita dah ada yang belah kiri tu dah ada penuh. Jangan darab Kemudian yang tengah tu macam tak ada penuh lah. Tak ada pula budgeted fixed overhead. Kadang-kadang soalan ada tau. Jadi kita cari budgeted hour ada ni. BH. Budgeted hour. Saya nampak macam ada. Tu dia 40,000. Kan dalam table tu semua budgeted. Okay. So standard price dah ada tu. 63 sen tu. Okay. SH jangan lupa. Kamu gantikan dengan 1.6 tapi kena darab dengan actual hours. Actual units. 30,000. Okey, HP kamu gantikan dengan 0.63 and then kemudian kamu darab lah yang mana belum darab lagi tu kan. Darab. Bahagi tolak lah kanan tolak kiri. Kanan tolak kiri dapat dalam kes ni dapat negatif. Dapat negatif pula dapat favorable. Oh, bagus ni. Okey, ataupun kemudian kamu akan tolak kanan, tolak kiri. Okey, dalam kes ni kamu juga dapat favorable. Okey. Saya suka cerita bahagian dekat hujung dekat volume variance. Kenapa nama dia volume? Contoh dia macam ni Dia favorable. Contohnya macam ni. Disebabkan fixed overhead ni tidak berubah. Saya suka bagi contoh macam contoh depreciation. Okey. Katalah oven dalam satu oven tu dia boleh muat ada 100 biskut. Kan? 100 biskut. Tapi sebenarnya itu standard dia 100. Tapi sebenarnya akhirnya dalam production punyalah pandai tukang masak tu dia ejak biskut tu dia dapatlah seletak 120 biji dalam oven tu. Kan? Jadi maknanya dalam depreciation yang di-charge kepada oven tu dia charge depreciation tu kalau standard dia dapat 100 biji tapi akhirnya dapat 120 biji. Wah, maknanya lagi banyak production yang dapat dimuatkan dapat di-charge dalam satu-satu nilai fixed overhead. Lagi bagus. Itulah volume variance. Inilah case dalam volume variance ni. Okey. Yang budget variance tu lebih kepada harga lah. Kalau kamu charge ni lebih kepada nilai-nilai overhead. Okey, dalam kes ni kita katakan contohnya fixed overhead ni macam contoh belanja, bayaran gaji supervisor contohnya ditetapkan. Contohnya. Tapi katakanlah gaji kamu dah letak 1,000 sebulan seorang. Tiba-tiba kata bulan ni tak apalah. Kita kesian lah dekat company ni struggle waktu pandemik ni. Kita tak apalah kita setuju untuk potong gaji 200 sebulan contoh. Jadi gaji kan dah kurang. Lagi bagus lah pengurangan macam tu lah dari segi harga. Okey. Tu contoh fixed overhead. Okey. Jadi kita gabungkan keduanya. Kalau soalan tu minta fixed overhead variance secara keseluruhan, dalam kes ni nampaknya baguslah. Kan? Nampaknya kamu pandailah menggunakan
segala overhead yang fix, yang sepatutnya kamu tak boleh ubah, tapi kamu boleh maksimumkan penggunaan dia. Itu yang lebih kita fokus dalam fixed overhead. Okay. Jadi interpretationnya untuk variance ni macam biasa. Kalau F tu actual lebih besar daripada standard, dan unfavorable itu actual lebih besar daripada standard. Yang tadi actual lebih kecil daripada standard. Sorry, terbalik-balik pula. Banyak benda yang sama kan ulang-ulang. Okey, siapakah yang patut disalahkan sekiranya variable overhead expenditure ataupun variable overhead efficiency ini berlaku dalam keadaan negatif ataupun unfavorable? Of course, orang-orang yang berada dalam production. Kan, siapa-siapa saja sebut tu apanya, orang-orang ketua dia lah, line leaders ke, supervisors ke, mereka lah yang bersalah kerana tidak dapat mengawal variable overhead yang variable overhead yang efisien. Contohnya tidak dapat mengawal penggunaan bahan-bahan mentah tak langsung. Contohnya dalam kek letak gula, letak terlebih garam pula gula, apa pula rasa kek terlebih garam contoh, terlebih letak bahan-bahan perasa contohnya, itu adalah yang tidak baik dalam pengurusan production department dalam bahagian variable overhead. Okay. Untuk fixed variable overhead juga begitu. Okay, siapalah yang berkuasa mengawal production? Mestilah the production department, leader, supervisor dan sebagainya. Okay. Okay, habis. Itu sajalah yang kita sudah cover dalam topik ke-10. Okay. Jadi kita akan berhenti di sini. Inilah topik favourite. Saya doakan kamu boleh buat soalan-soalan berkaitan dengan variance dengan sepantas kilat setiap masa kamu dapat soalan ini. Okey? Itu saja untuk kali ini. Terima kasih belajar bersama saya. Kita akan jumpa lagi pada topik yang terakhir selepas ini. Topik yang ke-11. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.